أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Badrul Amin bin Mausin dari kelas Itman 3 semester 6. Pada rakaman ini saya akan membentang kitab Qawaid Fiqhiyah, akan bentang kaedah yang ke-16 yang bertajuk Ar-ridha bisyai'i ridhan bima yatawalladu minhu. Redha dengan sesuatu, redha dengan apa yang berekoran dengannya. Tajuk ini boleh buka dalam kitab muka surah 172 sehingga 180, insya-Allah. Antara contoh bagi kaedah ini iaitu kaedah redha dengan sesuatu dianggap redha dengan apa yang berekoran dengannya. Contoh yang pertama di sini iaitu salah seorang daripada suami atau isteri telah meredai dengan kecacatan pasangannya. Tiba-tiba kecacatan itu menjadi bertambah teruk, maka ia tidak berhak qiyam fasakh menurut pendapat yang sahih. Di sini maknanya apabila suami isteri ini berkahwin, sebelum berkahwin ni dia dah tahu pasangan ia ni sama ada isteri atau suami ada masalah. Contohnya ada kecacatan seperti telinga dia pekak sebelah. Lepas tu dia berkahwin. Tiba-tiba lepas dia kahwin, dalam hidup bersama beberapa lama tu, maka pasangan dia ni bertambah pekak telinga tu bertambah satu lagi. Maka jadi kedua-dua belah telinga dia tu jadi pekak. Maka pasangan dia yang satu lagi tu tak berhak fasakh menurut pendapat yang sahih kerana dia telah redha dan benda yang berekoran dengannya tu, jadi dia telah redha. Okey. Yang kedua, pemegang gadai telah mengizinkan penggadai menggunakan benda yang digadai seperti motosikal. Tiba-tiba motosikal itu rosak, maka ia tidak wajib ganti sebab kebinasaan itu terjadi daripada perkara yang diizinkan kepadanya. Contohnya begini, Ali ni dia tak ada duit, maka dia gadai motosikal dia kepada Abu. Apabila selesai proses tu, maka Ali dapat duit, Abu dapat motosikal. Setelah daripada proses siap semuanya, proses gadai. Maka lepas motosikal tu ada kepada Abu guna motosikal tu yang digadai oleh Ali. Abu guna beberapa lama, selepas tu rosak motosikal tu, sama ada berlaku kepalangan ataupun dan sebagainya lah. Maka Abu ni tak wajib ganti motosikal baru kepada Ali kerana benda yang berlaku tu perkara yang telah diizinkan kepadanya, sebab kedua-dua belah pihak sudah mendapat manfaat. Ali mendapat duit sebab dia gadai motosikal nak dapat duit. Lepas tu Abu dapat motosikal. Okey, seterusnya yang ketiga, seorang yang berkuasa penuh berkata kepada seorang yang lain, "Potonglah tanganku." Tiba-tiba dipotongnya lalu ia mati, maka tidak dijatuhkan hukuman qisas menurut qaul yang azhar. Contoh, seorang bos ni dia berkata kepada salah seorang pekerja dia,
potonglah tanganku. Tiba-tiba pekerja itu potong sungguh. Maka macam mana kepada hukuman dia kepada pekerja ni? Maka tidak dijatuhkan hukum qisas. Menurut kaul yang Azhar. Menurut kaul yang Azhar. Kaul yang Azhar ni ialah pendapat Imam Syafi'i. Dua pendapat Imam Syafi'i atau lebih. Yang dalil keduanya kuat belaka. Tapi yang antara pendapat-pendapat tu yang paling kuat lagi. Itulah kaul yang Azhar. Dalam kaedah ini terbit pula kaedah-kaedah yang lain, iaitu kaedah kecil lah. Dalam kaedah kecil ni terbit pula kaedah kecil iaitu la yumsabu lis-sakiti qul. Bermaksud tidak dianggap orang yang diam itu berkata. Antara permasalahan yang terkandung di dalam kaedah kecil ini, yang pertama, seorang wanita janda yang mendiamkan diri, yakni tidak bercakap ketika walinya meminta keizinan untuk dikahwinkannya, maka sikapnya berdiam diri itu tidak menunjukkan kepada keizinannya. Okey, seorang janda dia mendiamkan diri apabila ditanya oleh walinya berkaitan kahwin, untuk keizinan untuk dikahwinkannya, dia berdiam diri, si janda tu. Maka sikap si janda itu berdiam diri itu tidak menunjukkan kepada keizinannya. Maknanya si janda tu diam tu bermakna dia tak say, dia tak nak kepada kepada perkahwinan tersebutlah. Yang kedua, anak dara yang mendiamkan dirinya tentang nikah dikira telah memberi izin kepada walinya menurut qaul yang asah di dalam mazhab Syafi'i. Ini seorang anak dara yang mendiamkan diri. Bila ditanya oleh walinya tentang nikah, dia diam. Maka di sini diam si dara ini bermaksud memberi izin kepada walinya menurut qaul yang asah. Qaul yang asah ini ialah dua pendapat atau lebih daripada ulama mazhab Syafi'i. Maka pendapat-pendapat ini berlaku perselisihan yang sangat kuat. Maka antara pendapat-pendapat itu, dalil yang paling kuat itulah yang dipanggil qaul yang asah. Okey. Yang ketiga, seorang murid yang membaca di hadapan gurunya walhal gurunya itu diam sahaja, dianggap guru itu mengesahkan kebenaran muridnya menurut pendapat yang asah. Begitulah seorang murid yang membaca di hadapan gurunya diam sahaja. Diam guru itu mengesahkan kebenaran pembacaan murid tersebut. Kaedah kecil yang seterusnya, ma kana aqsaru fi'lan kana aqsaru fadlan. Bermaksud perkara yang lebih banyak perbuatan lebih banyak fadilatnya. Dalil bagi kaedah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadari nasbuk. Ganjaran kamu mengikut kadar kepenatamu. Masalah-masalah yang termasuk dalam kaedah ini ialah yang pertama, solat sunat dengan duduk mendapat separuh ganjaran pahala dari solat sunat dengan berdiri. Solat sunat duduk dan solat sunat berdiri
maka tentulah yang berdiri lebih banyak pahala, kerana berdiri itu lebih penat daripada solat sunat duduk. Kerana solat sunat duduk tak penatlah mana, kerana dia duduk sahaja lebih mudah. Maka solat sunat duduk ni dapat separuh sahaja pahala, makah tak penuh. Maka solat sunat berdiri makah penuh, sebab dia penat sikit. Yang kedua, menunaikan ibadah haji ifrad lebih afdal daripada haji qiran. Kerana apa? Kerana haji ifrad ini umrah dan haji dilakukan berasingan. Umrah dan haji dilakukan suku-suku. Maka lebih penat, lebih letih, lebih banyak kerja kena buat haji ifrad. Maka dia lebih afdal daripada haji qiran. Kerana haji qiran ni umrah dan haji dilakukan sekaligus. Bila buat sekaligus maka mudahlah. Maka tak penat mana, tak letihlah mana, cepat pun cepat. Maka di sini yang lebih penat haji ifrad. Maka haji ifrad dapat makah penuh, dapat penuh pahala. Haji qiran dapat separuh, makah tak penuh. Sebab dia mudah, tak penatlah mana. Okey. Yang ketiga, solat sunat witir yang dilakukan 3 rakaat dengan 2 kali salam lebih afdal daripada solat sunat witir yang dilakukan dengan 1 kali salam. Kerana cara yang pertama lebih dari segi niat, takbir dan salam. Okey, di sini solat sunat witir ada 2 cara. Cara yang pertama, solat sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan cara yang kedua, solat sunat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Antara kedua-dua cara ini, cara yang pertama, cara yang 2 kali salam lebih afdal. Kerana apa? Kerana dia lebih dari segi niat, dari segi salam dan dari segi takbir. Maka dia lebih afdal, lebih banyak pahala daripada solat sunat witir dengan 1 kali salam. 3 rakaat, 1 kali salam. Okey. Dalam kaedah cabaran tadi terdapat beberapa masalah dikecualikan. Kaedah cabaran tadi iaitu kaedah perkara yang lebih banyak perbuatan, lebih banyak fadilatnya. Maka dalam bab cabaran tadi terdapat masalah yang dikecualikan, perkara yang dikecualikan dalam bab tu. Yang pertama, qasar solat bagi orang yang bermusafir lebih dari 3 marhalah dengan syarat-syaratnya lebih afdal daripada solat tamam. Okey, secara umumnya kita tahu bahawa solat tamam, solat sempurna ini solat 5 fardu ini di masjid berjemaah, maka ia lebih banyak pahala. Secara umumnya lebih afdal lah. Tetapi dalam bab ni dikecualikan. Kita tengok di sini qasar tak penat, mudah dia dipendekkan. Jadi lebih ringanlah qasar ni. Dari solat 4 rakaat jadi 2. Maka tak penatlah mana, mudah. Mudah nak buat, cepat dan sebagainya. Lepas tu maka di sini dikecualikan bagi perkara ni, bagi masalah ni. Solat qasar ni bagi dalam di sini lebih afdal daripada solat fardu berjemaah di masjid. Solat qasar ni lebih afdal ketika bermusafir. Ketika bermusafir je lah. Kalau tidak bermusafir, maka kena solat tamam. Afdal, solat tamam lagi afdal. Okey, seterusnya yang kedua, solat sunat duha 8 rakaat lebih afdal daripada buat 12 rakaat.
yang 8 rakaat itu lebih utama kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, so yang kita tahu solat sunat ni sebanyak-banyak solat sunat ni, solat sunat duha 12 rakaat dan pada sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi kita tahu 12 rakaat ni lebih penat. Lebih letih, lebih banyak. 12 rakaat. Tapi di sini dia mengatakan solat sunat duha 8 rakaat ni lebih afdal lagi daripada buat 12 rakaat. Kerana apa? Kerana berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan 8 rakaat sahaja. Maka 8 rakaat solat sunat duha itu lebih utama kerana mengikut sunnah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kaedah yang seterusnya, kaedah kecil yang seterusnya, perkara fardu lebih afdal daripada perkara sunat, yakni nafal. Secara umumnya perkara fardu lebih afdal sebanyak 70 kali ganda daripada yang sunat. Secara umumnya kita tahu perkara fardu ni lebih afdal 70 kali ganda berbanding perkara yang sunat. Seperti solat fardu dengan solat sunat, maka solat fardu lebih afdal 70 kali ganda daripada solat sunat. Seperti puasa fardu lebih 70 kali ganda daripada puasa sunat. Dan sebagainya lah. Maka secara umumnya kita tahu perkara fardu ni lebih afdal 70 kali ganda berbanding perkara sunat secara umumnya. Tetapi ada beberapa masalah-masalah yang dikecualikan daripada kaedah yang di atas. Yang pertama, memulakan salam kepada orang Islam hukumnya sunat. Tetapi menjawab salam adalah wajib dan orang yang memulakan salam tadi lebih afdal. Kita tengok di sini, orang yang memulakan salam ni sunat sahaja hukumnya. Hukumnya sunat sahaja. Tetapi menjawab salam adalah wajib. Yang menjawab salam itu wajib jawab. Orang yang jawab salam kena jawab sebab wajib. Tapi orang yang memulakan salam itu sunat sahaja. Maka di sini kita tengok yang besarnya wajib yang bab ni wajib lebih besar. Tetapi dikecualikan di sini dalam bab memulakan salam. Kerana yang memulakan salam itu lebih afdal. Yang kedua, azan ataupun bang itu sunat tetapi lebih afdal daripada menjadi imam solat. Walhal imam itu fardu kifayah atau fardu ain. Yang kita tahu azan ataupun bang bila masuk waktu solat itu hukumnya sunat sahaja. Tetapi di sini dalam bab ini azan itu lebih afdal daripada menjadi imam solat. Bahal kita tahu imam solat itu kadang-kadang dia jatuh fardu ain. Kadang-kadang dia jatuh fardu kifayah. Maksudnya fardu di situ. Imam ni fardu. Maka secara umumnya kita tengok lebih imam lah daripada tukang bang, tukang azan. Tapi bab ni dikecualikan. Azan itu lebih afdal daripada imam. Yang ketiga, berwuduk sebelum daripada masuk solat adalah sunat. Dan ianya lebih afdal daripada berwuduk di dalam waktu. Kita tengok di sini berwuduk sebelum masuk waktu solat. Hukumnya sunat sahaja. Tetapi ia lebih afdal daripada berwuduk dalam waktu. Kita ambil wuduk sebelum masuk waktu. Dan ada orang lain ni dia berwuduk masuk waktu baru berwuduk. Antara kedua orang ni maka
yang orang yang mengambil wuduk sebelum masuk waktu adalah lebih afdal daripada orang yang mengambil wuduk setelah masuk waktu. Perkara ini dinyatakan oleh Imam Al-Mutawalli di dalam kitab Al-Jawahir, dan wuduk itu menjadi wajib selepas masuk waktu. Wuduk yang kita ambil sebelum masuk waktu hukumnya sunat. Apabila kata Imam Al-Mutawalli dalam kitab Al-Jawahir, setelah masuk waktu, jadi hukum kita ambil wuduk itu menjadi wajib. Kaedah kecil yang seterusnya ialah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Yang bermaksud yang wajib tidak ditinggalkan melainkan kerana yang wajib. Masalah-masalah furu' yang termasuk ke dalam kaedah ini ialah: pertama, memotong tangan terhadap pencuri jikalau tidak wajib tentulah haram dipotong. Tangan pencuri kita haram potong tangan orang. Jadi bila berlakunya wajib potong bila dia mencuri. Sebab hudud bila mencuri diwajibkan potong tangan. Maka tadi contoh seorang tu sebelum dia mencuri kita haram potong tangan dia. Sebab kita wajib tinggal potong tangan orang, menceritakan kita wajib tinggal. Maka seorang tu bila dia belum mencuri haram potong. Bila dia disabitkan kesalahan mencuri, maka wajib potong. Sebab apa wajib potong? Sebab disabitkan kesalahan hudud kat atas dia dengan mencuri, maka hudud itu ialah potong tangan. Maka datang yang wajib juga baru boleh potong tangan. Yang kedua, berkhatam. Jikalau tidak wajib tentulah haram kerana memotong sebahagian anggota, membuka aurat dan melihat kepadanya. Berkhatam. Jika tidak wajib tentulah haram berkhatam kalau tidak wajib kerana memotong sebahagian anggota, membuka aurat dan melihat kepadanya. Kita buka anggota dia lagi, potong. Kita membuka aurat dia lagi, kita potong sebahagian anggota dia lagi. Lepas tu kita melihat kepada auratnya lagi. Jadi haram sebenarnya tu. Tapi berkata ini wajib, maka tidak haramlah memotong sebahagian anggota, membuka aurat dan melihat kepadanya, maka tidak haram kerana berkata itu wajib. Yang ketiga, wajib memakan bangkai bagi orang yang di dalam keadaan darurat kerana terlalu lapar yang membawa ancaman kepada nyawa. Bangkai ni kita wajib tinggal. Bangkai kita wajib tinggal. Tak boleh makan bangkai. Tapi bila keadaan darurat, kita jadi wajib pula makan bangkai untuk menjaga nyawa kita. Sebab nyawa ni wajib yang kita jaga. Maka wajib juga memakan bangkai. Sebenarnya ada beberapa perkara yang dikecualikan daripada kaedah ini. Pertama, sujud sahwi dan sujud tilawah tidak diwajibkan. Jikalau tidak disyaratkan, tentulah tidak harus dilakukan. Seperti sujud sahwi dan sujud tilawah, dia tidak diwajibkan. Bila jikalau tidak disyaratkan, tentulah tidak harus dilakukan. Kalau tidak disyaratkan, tak payah buat sujud sahwi dan sujud tilawah, kerana tidak diwajibkan. Tapi dia disyaratkan, maka harus laku, maka harus buat, maka harus lakukan sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang kedua,
Melihat tunang tidak wajib. Jikalau tidak disyaratkan, sudah tidak harus dilihat. Melihat tunang kita tidak wajib. Jikalau tidak disyaratkan, tentulah tak boleh. Jadi, bila maka melihat tunang ini disyaratkan, maka bolehlah tengok, maka bolehlah lihat. Yang ketiga, membunuh ular dalam masa solat tidak wajib. Jikalau tidak disyaratkan, tentulah perbuatan itu membatalkan solat. Ketika sembahyang, ada ular dekat tepi kita, kat depan kita, maka kita tidak wajib katak. Kita tidak wajib bunuh ular. Jikalau tidak disyaratkan, tentulah perbuatan itu membatalkan solat. Jadi, kita boleh kata ular dan tidak membatalkan solat, kerana perkara itu disyaratkan. Okey, seterusnya keadaan kecil yang terakhir dalam bab ini, iaitu ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu ahwanuhuma bi umumi. Perkara yang mewajibkan lebih besar daripada dua perkara dengan khususnya tidak mewajibkan perkara yang lebih ringan dengan umumnya. Keadaan ini disebut oleh Imam Ar-Rafi'i dan banyak masalah yang terdapat di dalamnya. Antaranya ialah, pertama, tidak wajib dikenakan hukuman ta'zir terhadap beristimta', yakni bersedap-sedapan ke atas penzina, kerana salah satu perkara yang lebih besar telah dikenakan ke atasnya, iaitulah hudud, yakni dikenakan hukuman rejam ke atas musang dan sebab 100 kali ke atas teruna atau dara. Okey, di sini beristimta' adalah satu kesalahan dan berzina juga satu kesalahan. Maka di sini kita tengok ada dua kesalahan. Maka tidak diwajibkan hukuman ta'zir. Kerana apa? Kerana dikenakan perkara yang lebih besar terhadap mereka, iaitu hudud. Maka tak perlu ta'zir. Kena teruskan dengan hukuman hudud, yakni dikenakan hukuman rejam sampai mati ke atas muhsan, yakni orang yang dah berkahwin, dan sebab 100 kali ke atas teruna atau dara, orang yang belum berkahwin. Dan kedua, zina orang yang muhsan tidak dikenakan yang lebih ringan, iaitu disebab balasan yang lebih besar telah dikenakan, iaitu rejam. Orang yang telah berkahwin, yakni muhsan, tidak dikenakan kepada mereka itu sebab kenapa? Sebab balasan yang dijatuhkan ke atasnya itu lebih besar, iaitu rejam sampai mati. Yang ketiga, keluar air mani tidak mewajibkan wuduk mengikut pendapat sahih, lantaran keumuman benda yang keluar sebab telah diwajibkan mandi yang lebih besar daripada wuduk. Keluar air mani tidak diwajibkan wuduk mengikut pendapat sahih, sebab kita secara umum kita tahu benda yang keluar itu. Sebab bila keluar air mani ini, maka diwajibkan mandi yang lebih besar daripada wuduk. Wallahu a'lam bissawab. Saya Badrul Amin bin Ma'using, pelajar Itman 3 semester 6, Institut Pengajian Islam, ISP Kemaman. Memohon maaf di atas segala kekurangan pembentangan ini, segala kekurangan
kasar bahasa, tersilap bicara, uh, tidak fasih dalam berbicara, harap maaf. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik itu datang dari kelemahan diri hamba sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.